Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Bersama lagi dengan Cikgu Alias dalam kelas Bahasa Melayu. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid tahun 1. Kamu semua sudah bersedia? Bagus. Kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk Nazri Boleh. Kita akan belajar simpulan bahasa. Tentu kamu dah pernah dengar sebelum ni kan simpulan bahasa. Jadi kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu halaman 54. Jom kita mulakan. Standard kandungan untuk kelas kita pada hari ini 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Kemudian standard pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini, murid boleh bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah, iaitu simpulan bahasa. Baiklah. Objektif pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid sekurang-kurangnya dapat membaca sebahagian petikan mengandungi dialog dengan intonasi yang betul, mengenal pasti satu simpulan bahasa dalam petikan, dan yang ketiga, menyatakan maksud satu simpulan bahasa yang dibaca. Baiklah. Kriteria kejayaan untuk kelas kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, cikgu harapkan kamu dapat menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah dengan intonasi yang betul. Okey? Kamu dah bersedia? Baiklah, mari kita mulakan. Tajuk kita tadi ialah Nazri Boleh. Nazri Boleh. Baiklah. Apa dia peribahasa? Tadi cikgu dah terangkan tentang simpulan bahasa. Kamu dah biasa dengar kan? Jadi, simpulan bahasa itu merupakan sebahagian daripada peribahasa. Apa dia peribahasa? Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang mempunyai maksud tertentu. Peribahasa digunakan oleh masyarakat terdahulu untuk memberi teguran, peringatan dan sindiran. Jadi, peribahasa ini mempunyai maksud yang mendalam. Ada maksud tersirat daripada kata-kata yang dituturkan. Baiklah. Apa dia simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah bentuk peribahasa yang paling mudah. Dia sebahagian daripada peribahasa. Okey. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang padat dan tepat. Ada dua sahaja. Biasanya ada dua patah perkataan sahaja. Okey. Contoh. Cuba kamu lihat contoh simpulan bahasa ini. Ini gambar apa? Gambar anak. Yang ini gambar apa? Gambar emas. Jadi, anak dan emas. Jadi, kalau kita gabungkan, dia akan menjadi simpulan bahasa iaitu anak emas. Apa maksud anak emas? Maksudnya anak kesayangan. Siapa dekat sini anak kesayangan? Anak emas. Siapa anak emas? Tentulah ada di kalangan kamu yang merupakan anak emas kepada ibu bapa kamu. Okey. Seterusnya kita lihat yang kedua. Ni gambar apa ni? Gambar batu. Yang ini gambar apa? Api. Jadi ada dua benda. Apabila kita gabungkan perkataannya, dia akan menjadi simpulan bahasa, iaitu batu api. Bahaya jadi batu api. Jangan jadi batu api. Apa maksud batu api? Semua orang tahu. Maksudnya orang yang menghasut orang
lain. Tak baik jadi batu api. Jangan jadi batu api. Nanti merosakkan hubungan kawan, merosakkan hubungan persaudaraan dan seumpamanya. Baiklah. Cikgu teruskan dengan aktiviti 1. Bercerita dan menuturkan dialog. Baiklah. Mari kita baca sama-sama. Nazri boleh. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadil. Boleh Nazri. Bagaimanapun, jangan buat hangat-hangat tahi ayam sahaja, kata Abang Fadil. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Nampak tak dekat situ? Kamu dah jumpa dengan perkataan simpulan bahasa yang berwarna merah, kan? Ya. Jadi itu membawa maksud yang tertentu. Baiklah. Cuba kita lihat simpulan bahasa yang telah digunakan, yang telah kamu baca sebentar tadi. Yang pertama, ayam tambatan. Apa maksud ayam tambatan? Orang yang menjadi harapan, ya. Orang yang menjadi harapan. Nazri merupakan orang yang menjadi harapan di sekolahnya. Kemudian, hangat-hangat tahi ayam. Apa maksudnya? Usaha yang tidak berpanjangan. Siapa yang duduk kampung mesti dia tahu ni, hangat-hangat tahi ayam. Okey. Seterusnya, mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Basah dengan peluh. Sebab dia dah main bola kan. Lama dia main bola di atas padang. Jadi badannya basah dengan peluh. Jadi kita kata mandi peluh. Seterusnya, baik hati. Apa dia? Simpulan bahasa baik hati. Maksudnya bersikap baik dan penyayang. Seseorang yang baik hati adalah seorang yang bersikap baik dan penyayang. Kemudian ada hati. Ada hati. Dia boleh membawa dua maksud, kan? Okey, yang pertama dia ada keinginan, kan? Ada keinginan untuk bermain bola. Dan yang kedua, mungkin dia ada keinginan untuk memikat seseorang, ya. Ada hati, ya. Okey, yang seterusnya anak tunggal. Anak tunggal ni apa? Anak tunggal ialah anak satu-satunya. Itu saja anak je. Tak ada dah anak lain lagi, kan? Jadi anak tunggal. Tu yang istimewanya anak tunggal, anak emas, ya. Dia akan mendapat segala-gala yang diidamkan. Baiklah. Seterusnya kita lihat aktiviti yang kedua. Cerita yang disediakan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 61. Kita lihat. Sebab aktiviti ini kita perlu lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Mana simpulan bahasanya? Telah disediakan jawapannya. Okey. Jadi kamu kena lengkapkan cerita ini dengan simpulan bahasa yang betul. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, kamu kena baca dulu petikan ini dengan tanpa jawapan. Ya, baca dulu secara kosong tanpa jawapan. Lepas tu baru kita isikan jawapan yang betul. Kenapa? Sebab bila kita baca kosong, baru kita tahu apa sebenarnya yang hendak disampaikan dalam petikan ini. Dan barulah kita boleh meneka-neka apakah sebenarnya jawapan yang betul.
Ya, kalau tidak, kalau kita terus je isi jawapan, nanti mungkin jawapan tu sepatutnya di tempat lain. Kamu isi tempat lain, ya. Cikgu tak mahu macam tu. Cikgu mahu kamu buat cara yang betul. Baiklah. Mari kita baca sama-sama. Puan Alia ada apa? Bernama Fatin. Puan Alia ibu yang apa? Dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan apa? Kata Puan Alia. Baik, Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi, Fatin. Jangan apa? Kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia apa? Jadi bila kamu dah baca petikan ini sekali, tentulah kamu dah dapat meneka apakah jawapan-jawapan yang boleh kita masukkan di tempat kosong ini. Ya? Kita dah tahu cerita ini tentang Fatin yang mahu belajar berenang. Dan ibunya memberi semangat kepada Fatin supaya belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Macam kamu juga, apabila kamu belajar dengan bersungguh-sungguh, kamu pun boleh berjaya. Baiklah. Cuba kita isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai, ya. Puan Alia ada Puan Alia ada anak tunggal, ya, bernama Fatin. Puan Alia ibu yang baik hati. Dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan apa? Perut kosong, kata Puan Alia. Baik, Mama, kata Fatin. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi, Fatin. Jangan putus asa, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia suka hati, kan? Jadi, kamu dah dapat menyelesaikan tugasan ini dengan sempurna. Okey? Apabila telah lengkap, kamu hendaklah baca semula petikan ini. Sekiranya ada kesalahan, hendaklah kamu membuat pembetulan. Baik? Cikgu teruskan dengan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini. Mudahnya membaca dialog dalam petikan. Okey? Gunakan simpulan bahasa dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, tanam sikap rajin berusaha jika mahu mendapatkan sesuatu. Baiklah. Cikgu mahu kamu mesti sentiasa bersemangat untuk melakukan sesuatu, ya, supaya dengan semangat tersebut kamu boleh mencapai kejayaan. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.